Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Cikgu Arham dalam channel Cikgu Arham. Pada video kali ini, Cikgu akan menyambung tajuk reka bentuk teknologi tahun 5 dari unit 2, iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Pada video sebelum ini, kita telah belajar 6 sumber tenaga boleh baharu. Murid-murid masih ingat apakah 6 sumber tenaga boleh baharu tersebut? Ya, betul. Bagi murid-murid yang belum menonton video pembelajaran 6 sumber tenaga tersebut, murid-murid boleh lihat di link di atas. Seperti biasa, mari kita lihat standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Standard kandungan kita pada kali ini ialah 5.1, reka bentuk produk menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Manakala standard pembelajaran pula ialah 5.1.2, iaitu menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan. Dan yang terakhir, objektif pembelajaran pula ialah di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan. Mari kita teruskan ke pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu kepentingan tenaga boleh baharu. Terdapat banyak kepentingan bagi tenaga boleh baharu. Antaranya ialah mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Yang kedua, memberi udara yang bersih. Yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Yang terakhir, menjana peluang pekerjaan. Mari kita lihat satu persatu kepentingan ini beserta penerangannya. Kepentingan yang pertama iaitu mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Di dalam perkembangan teknologi sekarang, tidak dinafikan kita masih bergantung kepada sumber tenaga tidak boleh baharu seperti arang batu, minyak dan juga gas asli untuk kegunaan seperti menggerakkan kenderaan dan juga menjana tenaga elektrik untuk kegunaan setempat. Namun, penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu ini tidak boleh digunakan secara berterusan kerana ianya terhad dan juga memudaratkan alam sekitar. Tenaga tidak boleh baharu ini perlu digunakan dengan lebih cermat dan juga terancang. Sumber tenaga boleh baharu merupakan alternatif bagi menggantikan sumber tenaga tidak boleh baharu. Dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu ini, ianya boleh mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Seterusnya, kepentingan yang kedua iaitu memberikan udara yang lebih bersih. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar akan menjadikan sekitaran yang lebih bersih. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan tenaga daripada bahan api fosil. Pencemaran udara yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil adalah punca utama masalah perubahan iklim dan juga mengakibatkan pelbagai penyakit. Dengan beralih kepada tenaga boleh baharu, kita dapat mengurangkan pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Sekaligus, ia memastikan udara yang lebih bersih untuk generasi kini dan juga akan datang. Ini kerana di bumi ini kita sebagai pewaris perlulah menjaganya dengan lebih teratur untuk diwarisi kepada generasi yang seterusnya. Contoh lain ialah tenaga solar dan juga tenaga air ataupun hidroelektrik. Tenaga ini tidak mengeluarkan sebarang pencemaran semasa menjana elektrik. Bukan sahaja dapat mengurangkan jejak karbon, tetapi juga memastikan persekitaran yang lebih sihat dan selamat untuk semua. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyokong usaha menggunakan tenaga boleh baharu demi masa depan yang sihat
dan juga lebih hijau. Seterusnya ialah mengurangkan kesan rumah hijau. Penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Mari kita lihat bagaimanakah kesan rumah hijau itu boleh berlaku. Kesan rumah hijau berlaku apabila gas-gas seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida terperangkap di atmosfera bumi. Gas ini menyerap dan memberangkat haba daripada sumber tenaga iaitu matahari. Ini menyebabkan suhu bumi terperangkap dan suhu bumi meningkat. Proses ini adalah proses semula jadi dan penting untuk mengekalkan suhu bumi. Tetapi apabila kita membakar bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan juga gas asli, kita menghasilkan lebih banyak gas rumah hijau dan ini menyebabkan pemanasan global yang membawa kepada perubahan iklim yang melampau seperti peningkatan suhu, pencairan ais dan juga peningkatan paras air laut. Dan yang terakhir ialah menjana peluang pekerjaan. Penggunaan tenaga boleh baharu dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu. Contohnya ialah jurutera solar dan jurutera elektrik. Dalam pemangsangan solar panel, kita memerlukan ramai tenaga kerja untuk memasang, merancang dan mengendalikannya, iaitu menyelenggara solar panel tersebut. Ini lebih banyak pekerjaan akan dicipta. Secara tidak langsung, ini akan melahirkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat. Kesimpulannya, tenaga boleh baharu ini banyak memberikan manfaat. Mari kita ulang kaji kepentingan tenaga boleh baharu. Murid-murid juga boleh lihat paparan skrin ini, di mana yang pertama ialah mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu, di mana kita boleh meminimumkan penggunaan gas asli, petroleum dan juga arang batu. Yang kedua, memberi udara yang lebih bersih, di mana tiada lagi asap yang dibebaskan melalui pembakaran petroleum. Yang ketiga ialah mengurangkan kesan rumah hijau, di mana kita boleh mengurangkan haba yang terperangkap di bumi dan juga secara tidak langsung menurunkan haba ataupun pemanasan bumi. Dan yang terakhir ialah menjanakan peluang pekerjaan, di mana lebih banyak peluang pekerjaan boleh dijanakan seperti jurutera, juruteknik dan juga profesor. Sekian saja video cikgu pada kali ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat mempelajari sesuatu yang baru. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.